Okay. Kita lihat campur tangan di Negeri Sembilan. Okey, tapi kalau kamu lihat dalam buku rujukan kamu, okey, dia takkan directly, dia takkan letak Negeri Sembilan, tapi dia akan panggilnya sebagai sungai, Sungai Ujong, Rembau dan sebagainya, Seri Menanti dan sebagainya. Okey, ini disebabkan Negeri Sembilan tidak wujud sebagai sebuah negeri sehinggalah British menguasai ke-99 negeri di dalam Negeri Sembilan itu, jadikannya satu. Kan kita ada undang, betul? Okey, setiap undang akan ada seorang yang tuan besar, tapi daripada 9 tu ada 4 yang paling berpengaruh. Okey, setelah Inggeris menguasai satu demi satu, kemudian dia akan jadikannya sebuah negeri. Konsep persekutuan atau gabungan beberapa buah negeri menjadi sebuah kerajaan yang pertama sekali bermula di Negeri Sembilan. Okey, sebenarnya itu adalah yang paling awal. Okey, walaupun dia merupakan satu konsep pembentukan sebuah kerajaan yang cukup kecil lah, Negeri Sembilan, kalau kamu tengok dalam peta hari ini. Jadi dalam topik ini kita akan lihat masih lagi biji timah menjadi faktor kepada campur tangan, iaitu kekayaan bahan mentah. Sejauh manakah kepentingan biji timah membawa kepada campur tangan Inggeris di Sungai Ujong? Jadi kita akan lihat apa yang berlaku di negeri Sungai Ujong yang membawa kepada penglibatan Inggeris. Okey. Okey, berbanding dengan negeri Perak dan negeri Selangor, untuk memahami Negeri Sembilan agak rumit sedikit. Faham? Sebab kamu nak tulis Sungai Ujong, Seri Menanti, Rembau dan sebagainya, tapi tak perlu semua, 3 tu dah cukup. Okey. Jadi kita lihat dua tempat yang terkenal kerana banyak menghasilkan biji timah di tanah Melayu pada tahun 1820-an ialah Lukut dan Sungai Ujong. Sungai Ujong merupakan sebahagian daripada Negeri Sembilan. Selain dari Sungai Ujong, terdapat 2 lagi kawasan di Negeri Sembilan yang mempunyai banyak hasil biji timah, iaitu Rembau dan Seri Menanti. Jadi kalau kat Negeri Sembilan yang banyak biji timah, Sungai Ujong, Rembau dan Seri Menanti. Di antara ketiga-tiga tempat di Negeri Sembilan itu, Sungai Ujong merupakan kawasan yang terpenting dari segi pengeluaran biji timah. Hasil biji timah yang banyak itu menyebabkan ramai pemodal negeri Selat dan pelombong-pelombong Cina masuk ke kawasan tersebut. Ekoran daripada itu, Sungai Ujong menjadi medan perebutan kuasa yang sengit di antara pembesar yang mengaku mempunyai hak ke atas Sungai Ujong. Mereka berebut kuasa di Sungai Ujong kerana kuasa bermakna kekayaan. Simple sahaja, faham? Iaitu kalau mereka mendapat kawasan tersebut, maksudnya mereka boleh buat duit sebab mereka ada kuasa mengenakan cukai dan sebagainya. Okey? Kekayaan boleh didapati daripada kutipan cukai yang dikenakan ke atas biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Linggi. Pihak pelombong-pelombong Cina yang terlibat, terutamanya saudagar-saudagar Melaka yang banyak menanam modal dalam pelombongan biji di Sungai Ujong, merasai tersepit dengan cukai-cukai yang dikenakan oleh pembesar.
Mereka terpaksa melalui beberapa tol tempat memungut cukai di sepanjang Sungai Linggi. Nama tempat Sungai Ujong. Sungai Linggi ialah benar-benar sungai. Faham? Boleh faham? Kalau kamu pergi Sungai Buloh, kamu cari Sungai Buloh ada tak? Dia adalah nama tempat. Faham? Okey. Mereka terpaksa melalui beberapa tol tempat memungut cukai di sepanjang Sungai Linggi. Apa maksud dia? Kalau nak bawa keluar biji timah, waktu dahulu jalannya ialah jalan air, iaitu sungai. Jadi, beberapa orang pembesar yang mereka kata mereka mempunyai hak, buat satu pondok tol. Ada beberapa distance atau jarak, seorang lagi buat satu pondok tol. Jadi, pemodal ni dia terpaksa membayar beberapa tol sebelum dia boleh bawa keluar biji timah daripada Sungai Ujong. Boleh faham? Okey. Jadi oleh itu mereka sentiasa mendesak pihak kerajaan negeri-negeri Selat supaya bertindak ke atas Sungai Ujong. Okey, kita lihat dalam tahun 1828 terdapat kira-kira 1,000 orang pelombong bangsa Cina di Sungai Ujong. Berapa orang? 1,000. Oleh kerana berlaku pergaduhan dengan orang-orang Melayu di Teraci, pelombong-pelombong biji timah itu telah diusir daripada Sungai Ujong. Bagaimanapun, mulai tahun 1830, pelombong-pelombong Cina masuk semula ke Sungai Ujong. Jumlah mereka seramai kira-kira 400 orang. Kerja-kerja melombong tersekat lagi dengan berlakunya persengketaan di antara pembesar. Okey, pertama berlaku pergaduhan di kalangan orang Cina dengan Melayu, menyebabkan orang pelombong-pelombong Cina ini diusir keluar. Jadi lombong boleh dilombong atau tidak? Perusahaan terbantut macam tu. Kemudian dah okey sikit, semua orang Cina dah mula masuk, stop balik. Sebab kali ini pula pembesar yang bertelaga. Mereka yang terlibat dalam sengketa itu ialah Raja Radin. Okey, ini nama watak-watak. Raja Ali, Syed Syaban dan Datuk Kelana Kawal. Okey. Akibatnya, pelombong-pelombong Cina terpaksa meninggalkan Sungai Ujong dan pulang ke Melaka. Okey, sebab mereka tengah gaduh tak selamat, mereka balik. Oleh kerana permintaan kepada biji timah terus-menerus meningkat. Okey. Maka Sungai Ujong tetap menjadi tumpuan saudagar negeri-negeri Selat dan pelombong-pelombong Cina. Okey. Jadi walaupun mengalami kesukaran, politiknya tak seberapa baik untuk kamu pergi bekerja di Sungai Ujong, tetapi kawasan itu dianggap memang boleh menjadi tumpuan, boleh buat duit. Okey. Cuma masalah politik sahaja yang tidak stabil. Jadi mereka masih lagi mengharap atau memberi tumpuan kepada perkembangan di Sungai Ujong. Okey, siapa mereka? Saudagar-saudagar negeri-negeri Selat dan pelombong-pelombong Cina. Okey, mereka. Jadi jumlah orang-orang Cina tetap bertambah di Sungai Ujong, terutamanya mulai pertengahan kurun ke-19. Pertengahan kurun ke-19 maksudnya tahun-tahun 1850-an. Faham? Pertengahan. Sementara itu, persaingan untuk berkuasa di Sungai Ujong makin bertambah hebat.
persaingan yang paling hebat berlaku di antara Datuk Kelana Kawal dan Datuk Muda Katas. Tahun 1849, Datuk Kelana Kawal meninggal dunia. Dengan kematiannya, tidaklah bermakna yang keamanan wujud di Sungai Ujong. Selepas kematian Datuk Kawal, beberapa orang pembesar telah mengambil kesempatan menubuhkan pusat atau tol tempat memungut cukai di sepanjang Sungai Linggi. Jadi maksudnya Datuk Kelana Kawal dengan Datuk Muda Katas ni yang selalu bergaduh, dan tiba-tiba Datuk Kelana Kawal meninggal dunia. Jadi ingat, seorang dah mati, seorang lagi yang tinggal, maksudnya problem dah solve. Tak. Okey, wujud pembesar lain pula yang mahu mendirikan pondok tol di sepanjang Sungai Linggi. Boleh? Okey. Di antara mereka yang menubuhkan tol memungut cukai itu termasuklah Lebay Kulub. Okey. Yang menubuhkan tolnya di Simpang. Kemudian Datuk Bandar di Pengkalan Kempas. Haji Muhammad Saleh di Sungai Serban. Dan Syed Aman di Bukit Tiga. Datuk Kanda di Pengkalan Kempas. Datuk Bandar. Okey, ayat dia berulang. Kita terus ke sini. Okey. Datuk Kelana Sending, S-E-N-D-I-N-G ya. Okey, iaitu pengganti Datuk Kawal, tidak dapat bertindak dengan berkesan ke atas mereka kerana beliau pula dalam keadaan bermusuhan dengan Datuk Bandar Kulub Tunggal. Okey, Datuk Bandar Kulub Tunggal. Kalau kamu tengok Datuk Kulub Tunggal dalam buku ada kan? Okey, yang itulah nama dia. Seorang lagi pembesar Sungai Ujong yang mempunyai hak, yang mendakwa mempunyai hak ke atas kawasan tersebut. Siapa dia? Datuk Bandar Kulub Tunggal. Okey. Sekarang ni kita dah tahu Datuk Kelana dengan Datuk Kulub Tunggal. Boleh faham? Sending tu kamu tak ingat pun tak jadi masalah. Okey, apa yang cuba diceritakan di awal itu hanya memberi gambaran kepada kamu masalah yang timbul di Sungai Ujong. Okey. Oleh kerana tidak tahan dengan keadaan di sepanjang Sungai Linggi, okey, di mana terdapat banyak stesen-stesen memungut cukai, maka saudagar-saudagar terutamanya dari Melaka mendesak kerajaan negeri-negeri selat di Singapura supaya bertindak ke atas pemungut-pemungut cukai di sepanjang Sungai Linggi. Datuk Kelana sendiri ada meminta bantuan daripada pihak negeri-negeri selat. Sebab keadaan dah jadi tidak terkawal. Okey, kalau kamu tengok, Datuk Kelana Sending adalah pengganti. Maksudnya kat sini dia bukan konsep warisan. Okey, kalau kamu dah bentang adat pepatih, Negeri Sembilan merupakan negeri yang mengamalkan sistem demokrasi. Anak akan pilih buapa akan pilih lembaga, macam tu, betul? Sampai dari bawah ke atas. Okey. Tapi problem dia, Datuk Bandar Kulub Tunggal pula, dia mendakwa dia juga mempunyai hak. Jadi, dalam keadaan tersebut, Datuk Kelana meminta bantuan kerajaan negeri-negeri selat. Jadi pada tahun 1857,
Pihak negeri-negeri Selat menghantar pasukannya untuk bertindak terhadap situasi di Sungai Linggi. Dengan tindakan mereka, keadaan menjadi reda. Stesen memungut cukai lebay kulup ataupun kulup tunggal dan datuk bandar telah dihapuskan. Kerja-kerja perlombongan dapat dipergiatkan. Stesen-stesen memungut cukai di sepanjang Sungai Linggi telah berkurangan. Maksudnya Inggeris adalah campur tangan. Okey, campur tangan sekadar nak hapuskan tol, kemudian dia keluar. Sebab kita tak masuk lagi tahun 74. Sebelum tahun 1874, Inggeris mengamalkan dasar tidak campur tangan. Bagaimanapun, pada tahun 1860, permusuhan yang lebih hebat meletus di Sungai Ujong. Ianya berpunca daripada tindakan Datuk Kelana ke atas Datuk Bandar. Okey, Datuk Kelana bertindak terhadap Datuk Bandar. Datuk Kelana menentang Datuk Bandar kerana beliau masih mengadakan pungutan cukai di sepanjang Sungai Linggi. Jadi untuk menentang Datuk Bandar, Datuk Kelana telah meminta bantuan daripada Rembau. Okey, satu lagi wilayah atau daerah di Sungai Ujong. Kerjasama tersebut telah berjaya mengalahkan Datuk Bandar. Okey. Jadi sekarang Datuk Bandar dah tewas dengan bantuan dari Rembau. Selepas masalah dengan Datuk Bandar dapat diselesaikan, timbul pula masalah dengan penghulu Rembau. Orang nak tolong free tak? Takkan. Beliau menuntut haknya untuk memungut cukai di Sungai Linggi. Dia tolong kalahkan Datuk Bandar. Siapa? Penghulu Rembau. Sekarang dia kata, saya nak pungut. Timbul masalah. Keadaan makin bertambah buruk apabila Yang Tuan Besar Radin memasuki Rasa dan membuka tol pungutan cukai di situ. Rasa adalah satu kawasan sepanjang Sungai Linggi. Ini bermakna sengketa di antara pembesar-pembesar di Sungai Ujong menjadi hebat semula dan keadaan pungutan cukai di sepanjang Sungai Linggi serius lagi. Banyak tol memungut cukai diwujudkan. Pengusaha biji timah terpaksa membayar beberapa kali sebelum sampai ke pangkalan untuk diekspor. Okey. Setiap pintu tol berhenti bayar. Kalau tak bayar, tak boleh bawa keluar. Okey. Jadi inilah keadaan dia yang berlaku. Okey, seterusnya. Okey, kita lihat. Mereka terpaksa membayar kadar cukai yang lebih banyak lagi apabila kemudiannya Datuk Kelana, Penghulu Rembau dan Penghulu Sri Menanti telah berpakat untuk mengenakan cukai tambahan sebanyak 4,000 kepada pelombong Cina. $4,000. Okey. Mereka dah pakat pula. Okey. Dahulu Datuk Kelana, betul? Datuk Kelana meminta bantuan daripada Penghulu Rembau untuk kalahkan Datuk Bandar. Okey. Sekarang kamu tengok Datuk Kelana dengan Datuk Penghulu Rembau dah berbaik semula. Dia kata okeylah, kita tetapkan kadar 4,000. Okey. Perkembangan ini menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan pelombong-pelombong biji orang Cina. Pada 21 hari bulan Ogos tahun 1860, satu rusuhan di antara orang Melayu dengan Cina telah berlaku. Rusuhan ini melibatkan hampir-hampir kesemua 14,000 orang Cina yang berada di Sungai Ujong pada masa itu. Kira-kira 200 daripada mereka telah terbunuh
banyak rumah dan kedai telah dirosakkan dan dibakar. Pengeluaran biji timah amat terjejas apabila peristiwa tersebut. Ramai di antara orang-orang Cina telah meninggalkan Sungai Ujong. Mereka berpindah ke negeri-negeri lain. Nampak? Okey. Satu lagi keadaan anarki yang sedang berlangsung. Jadi tindakan seterusnya, pihak saudagar-saudagar di Melaka membuat rayuan, iaitu hantar petition atau petition dalam bahasa Melayu pun petition kan. Okey, kepada Gubernur negeri-negeri Selat. Oleh kerana dasar tidak campur tangan yang menjadi dasar rasmi kerajaan, maka pihak negeri-negeri Selat tidak dapat bertindak dengan tegas untuk menyelesaikan masalah di Sungai Ujong. Apa yang dilakukan oleh Inggeris pada masa itu ialah dengan memberi sokongan kepada salah seorang pembesar yang merebut kuasa di kawasan tersebut. Inggeris cuma boleh bagi sokongan. Okey, sebab dia nak bersikap adil, masalah takkan selesai. Jadi dia memilih untuk menyokong salah satu pihak. Dengan sokongan Inggeris, diharap pembesar tersebut dapat memantapkan kuasanya di Sungai Ujong. Sementara pembesar-pembesar lain akan menjadi lumpuh dan seterusnya dapat dihapuskan. Okey, manakala pembesar yang mendapat sokongan daripada British itu sudah tentu terikat kepada mereka, iaitu takkan buat sesuatu yang bercanggah dengan kepentingan Inggeris, sebab Inggeris yang bantu mereka mendapatkan kuasa. Boleh faham? Dan menghapuskan musuh-musuh tersebut. Okey, jadi Inggeris pun putuskan untuk memberi sokongan kepada siapa? Datuk Kelana. Pembesar yang didapati perlu disokong oleh Inggeris dalam krisis Sungai Ujong pada masa itu ialah Datuk Kelana. Malangnya, pada 3 Disember 1872, Datuk Kelana telah meninggal dunia. Jawatan itu disandang pula oleh seorang yang masih muda bernama Syed Abdul Rahman. Beliau mula memegang jawatan tersebut pada bulan Mac 1873. Jadi sekarang, tadi Datuk Kelana Sending, sekarang pula Datuk Kelana Abdul Rahman. Okey, depan tu gelaran okey. Datuk Kelana Abdul Rahman terus menghadapi masalah apabila Datuk Perbah Rembau mengambil kesempatan membina kubu-kubu di sepanjang Sungai Linggi apabila Kelana Sending meninggal dunia. Okey, yang Rembau lah, pembesar Rembau tadi. Beliau berbuat demikian untuk memungut cukai. Keadaan ini menyebabkan Sungai Ujong bertambah tidak tenteram. Datuk Kelana Abdul Rahman kemudian berpakat dengan Datuk Bandar untuk menentang Datuk Perbah Rembau. Pemuafakatan di antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar adalah menarik. Selalunya kedua-dua datuk itu adalah bermusuhan. Masih ingat, Datuk Bandar, Datuk Kelana Sending akan meminta Pengulu Rembau kalahkan Datuk Bandar. Boleh faham? Kemudian Pengulu Rembau itu menuntut hak untuk memungut cukai. Dah habis, tahun pun berlalu. Sekarang ni, jadi secara tradisinya, Datuk Kelana dengan Datuk Bandar memang bermusuhan. Tapi bukan orang yang sama lah. Pembesar di kawasan itu memang pemusuhan akan ditradisikan. Betul? Okey. Betul kan? Kalau sumpitan dengan Gua Badak dia tak boleh berdamai, dia akan pergi untuk beberapa tempoh yang lama. Biasanya macam tu lah. Okey.
Sebab dalam politik memang macam tu. Okey, dalam keadaan tersebut, sekarang ni tiba-tiba wujud satu perubahan besar di mana Datuk Bandar dan Datuk Kelana telah berpakat untuk hantam apa dia nama dia? Datuk Perba Rembau. Pengulu Rembau tadilah. Boleh faham? Okey? Rembau tu nama tempat dia, bukan nama orang. Okey. Permuafakatan di antara Datuk Kelana dan Datuk Bandar adalah menarik. Selalunya kedua-dua datuk itu adalah bermusuhan. Jadi keadaan huru-hara yang wujud pada kali ini amat tidak menyenangkan pihak saudagar-saudagar yang terlibat di Sungai Ujong. Sekali lagi mereka mengirim rayuan kepada Governor Negeri-Negeri Selat. Sebab belum tahun 1874, orangnya ialah Sir Harry Ord. Selepas tahun 1874, November 1874, baru Sir Andrew Clark akan mengambil alih. Akan berlaku perubahan drastik dalam dasar terhadap tanah Melayu. Okey. Jadi sekali lagi mereka mengirim rayuan kepada Governor Negeri-Negeri Selat, Sir Henry Ord, supaya campur tangan. Dan kamu tahulah Sir Henry Ord memang tidak akan campur tangan. Sir Henry Ord tidak sempat bertindak ke atas rayuan itu kerana berlaku pertukaran jawatan Governor Negeri-Negeri Selat. Sir Andrew Clark dihantar untuk menggantikan Henry Ord. Boleh faham? Okey. Governor yang baru, Andrew Clark, telah bertindak lebih positif ke atas Sungai Ujong, sama seperti tindakannya ke atas Negeri Perak dan Selangor. Cepat je dia akan bertindak. Okey. Dalam bulan April 1874, beliau telah memanggil, kalau kamu lihat, Januari 1874 dia panggil pembesar-pembesar Perak, betul? Yang ni April. Beliau telah memanggil satu mesyuarat pembesar-pembesar yang terlibat di Sungai Ujong. Cuma Datuk Kelana Abdul Rahman yang hadir. Jadi dia panggil, semua tak nak hadir, Datuk Kelana je yang hadir. Satu persetujuan telah tercapai dalam mesyuarat tersebut. Datuk Kelana Abdul Rahman bersetuju untuk menerima perlindungan Inggeris. Sebagai balasannya, pihak British mengiktiraf Datuk Kelana Abdul Rahman sebagai pembesar yang sah bagi Sungai Ujong. Okey, jadi dalam mesyuarat tersebut Datuk Kelana datang, British tanya sama ada boleh setuju. Okey, Datuk Kelana bersetuju menerima perlindungan daripada Inggeris. Maksudnya dari hari ini Inggeris akan campur tangan. Okey, jadi Datuk Bandar menentang persetiaan di antara Datuk Kelana dengan Inggeris. Beliau telah disisihkan daripada sebarang kuasa di Sungai Ujong. Datuk Bandar habis. Beberapa orang tokoh yang terlibat dalam perang saudara Kelang yang berada di Sungai Ujong pada masa itu menaikkan semangatnya untuk menentang Datuk Kelana. Boleh faham? Kita dah lihat di Kelang, betul? Raja Mahadi dengan Raja Abdullah. Tokoh-tokoh tersebut, beberapa orang tu ada di Sungai Ujong dan mereka memberi sokongan kepada siapa? Datuk Kelana. Datuk Bandar. Mereka memberi sokongan kepada Datuk Bandar untuk menentang Datuk Kelana. Okey. Oleh kerana bimbangkan keselamatannya, pada bulan Ogos 1874, Datuk Kelana telah meminta supaya pihak Inggeris memberi perlindungan kepadanya. Inggeris telah menghantar W.A. Pickering ke Sungai Ujong. Pernah dengar nama ni? Di negeri Perak. Yang akan menjemput siapa? Orang Cina, sebab dia ni pandai dalam logat Cina. Kehadiran W.A. Pickering yang disertai dengan pasukan tentera menyebabkan Datuk Bandar memberhentikan tentangannya terhadap Datuk Kelana. Bila W.A. Pickering ni datang tu, dia bukan datang seorang diri saja, dengan satu pasukan tentera.
Okey, jadi Datuk Bandar pun fikir kalau lawan siap lah kan. So, pada 9 Disember 1874, Kapten W.I. Tatham telah dilantik sebagai penolong residen kepada Datuk Kelana. Okey, kehadirannya disokong oleh satu pasukan yang terdiri daripada 50 orang askar dan 32 orang polis. Kemudian Kapten P.J. Murray pada bulan April 1875 menggantikan Tatham. Dari penjelasan di atas, kalau kamu lihat yang menggantikan sebagai penolong residen semuanya ada kapten. Kapten tu biasanya dalam bidang apa yang ada? Tentera. Okey. Dari penjelasan di atas, nyatalah bahawa desakan saudagar negeri-negeri Selat merupakan faktor terpenting yang membawa kepada campur tangan Inggeris di Sungai Ujong. Saudagar mendesak kerana sengketa merebut kuasa di Sungai Ujong menyukarkan pekerjaan melombong biji. Manakala pungutan cukai yang dikenakan oleh pembesar-pembesar di sepanjang Sungai Linggi adalah merugikan mereka. Inggeris sudah pasti tidak campur tangan di Sungai Ujong berdasarkan faktor peperangan merebut kuasa semata-mata. Peperangan merebut kuasa hanya diberi perhatian oleh mereka apabila di kawasan berkenaan terdapat hasil biji timah. Keadaan ini juga jelas kelihatan di negeri di Perak dan Selangor. Jadi itulah bagaimana Inggeris campur tangan di Sungai Ujong, ataupun kita panggilnya sebagai Negeri Sembilan. Okey, ambil perhatian . Yang awal tu hanya penjelasan apa yang berlaku. Bila kamu nak tulis esei nanti, kamu tak perlu tulis seperti yang kamu baca. Yang penting tu sekarang kamu dah faham, betul? Balik rumah, baca sekali lagi benda ni. Kamu akan tahu Datuk Kelana, Datuk Bandar. Itu je kamu perlu tahu. Okey, Datuk Kelana adalah jawatan. Dan Datuk Kelana dengan Datuk Bandar memang secara tradisi adalah bermusuh. Okey, jadi Datuk Kelana telah meminta bantuan Pengulu Rembau atau pembesar Rembau untuk mengalahkan Datuk Bandar. Dan akhirnya berjaya. Tetapi apa yang berlaku, Pengulu Rembau ni dia menuntut hak menggantikan tempat Datuk Bandar. Okey, keadaan tidak diselesaikan masalah tol. Masing-masing masih merebut kuasa. Okey, itu yang kamu kena ceritakan. Jadi dalam keadaan ini, bagaimana saudagar-saudagar Inggeris boleh terjejas? Bagaimanakah saudagar-saudagar negeri Selat boleh terjejas dan pelombong-pelombong Cina boleh terjejas? Jadi apa tindakan yang dilakukan oleh saudagar negeri-negeri Selat untuk mengatasi masalah ini? Jadi mereka meminta Inggeris campur tangan. Kamu terangkan ada tak Inggeris campur tangan? Ya, dia campur tangan dengan memberi sokongan kepada satu pihak, iaitu Datuk Kelana. Sending malangnya Datuk Kelana ini meninggal dunia, digantikan dengan Datuk Kelana Abdul Rahman. Datuk Kelana Abdul Rahman pula berpakat dengan Datuk Bandar untuk menentang pembesar Rembau. Okey, dalam keadaan tersebut konflik wujud balik, naik balik. Jadi kali ini tiba waktunya Sir Henry Ord, betul? Digantikan dengan Sir Andrew Clark, dan Sir Andrew Clark telah bertindak. Okey, dengan menjemput untuk mesyuarat, malangnya semua tak datang kecuali Datuk Kelana. Jadi semua kuasa itu pergi ke Datuk Kelana. Inggeris dia bersetuju pula meletakkan negerinya untuk yang inilah. Okey, walau bagaimanapun masalah tak selesai. Datuk Kelana dengan pembesar-pembesar yang dahulunya terlibat dalam perang Kelang
berpakat nak serang Datuk Kelana. Datuk Bandar tu berpakat. Jadi Datuk Kelana rasa terancam. Dengan cepat-cepat dia minta bantuan Inggeris. Inggeris pula nak tolong boleh, syaratnya terimalah seorang resident. Macam itulah Negeri Sembilan akan dikuasai oleh Inggeris. Okey? Boleh faham? Okey. Itu adalah cara bagaimana Inggeris menguasai Sungai Ujong. Okey. Kita dah tamat. Ada sebarang soalan berkaitan dengan Sungai Ujong?